Namun Vamos bukanlah pasukan yang menggunakan tank jungle maupun memberikan apa-apa kelebihan daripada sudut orang kata apa? Yang menada-nada lah. Ni sing-sing-sing, ni sing-sing-sing. Ya, mobility agak batas kecuali Juicy sahaja. Tapi sekarang ini untuk pasukan Vamos boleh mengambil hero yang mampu untuk pergi kepada bahagian backline dengan begitu pantas. Atlas sekali lagi dia masuk bersama-sama dengan Alice. Sekarang ni untuk CG Sport pula, pilihan jungler mereka. Tapi yang Vamos ni pun Atlas Juicy berapa kali angkat ni? Tapi persoalan lebih besar, kalau lepas dah angkat tu follow up-nya di mana? Mungkin lebih ke arah crowd control lah bersama-sama dengan Alice. Dia continuous crowd control, kawalan secara berterusan. Walaupun Mana? masih lagi Baxia last pick. Baxia last pick. Okey. Saya rasa tak salah sebab mereka dah mempunyai dua marksman dekat sini dengan Sage Composition sebagai benteng pertahanan. Baxia dan juga Gatot Kaca yang akan menjadi benteng perlindungan. Adakah Nathan ini? Abang Amzik, tembak saya. Piu 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 piu. Jadi ayo kita bersama dengan caster-caster kita untuk meneruskan perlawanan yang akan dimulakan. Oh, dah pandai sekarang lain macam tu lah. Terima kasih diucapkan kepada para panelis kita Sam Frost dan juga Karakuri. Kita akan bersiap sedia untuk saksikan pusingan yang ketiga antara CG Sports dan juga Team Vamos. Siap. Uish. Baru bangun boleh tidur lama sangat. Oh, lama sangat. Tadi tu. Aduh, wesh. Kita akan melihatkan Atlas sekali lagi untuk diguna pakai kalau tadi tidak menjadi. Tetapi mungkin kali ini akan menjadi nadi untuk pasukan Vamos gunakan sebagai kelebihan mereka. Sekali lagi dapat menang di dalam perlawanan ketiga ini. Atau pasukan CG mulakan kebangkitan mereka. Mulakan momentum mereka. Wih, naik langit. No. Saya pun tengok langit tadi. Ayah Pin. Okey, kita akan saksikan untuk pusingan yang ketiga antara Team Vamos dan juga CG Esports di mana sekarang ini masing-masing dah ada satu mata kemenangan. Semestinya cari mata kemenangan yang kedua. Pada fasa permainan nampak lagi Chiku tak ada masalah untuk berikan poking damage yang tinggi kepada Zorn menyebabkan kali ini rotasi daripada kedua pasukan masih lagi sama, masih lagi perlahan pada fasa permainan. Apa pun untuk kali ini pasukan Vamos seperti yang dikatakan oleh Sunfrost sebentar tadi, follow up-nya berada di mana apabila dua-dua mid lane mereka adalah daripada sudut kontrol, bukan berunsurkan damage. Sangat memerlukan Chibi untuk join the team fight. Apabila satu pick off berlaku, Chibi perlu ada di situ untuk memastikan kill tersebut terjadi. Akan tetapi dalam perlawanan kedua tadi kita boleh nampak bahawa keadaan Chibi sangat-sangat susah untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan kill, selalu melarikan diri. Jadi perkara tersebut akan menjadi satu cabaran untuk pasukan Vamos mendapatkan kill di sini. Okey, untuk CG Esports pula kali ni mereka agak agresif sebenarnya nak cari posisi Amzik, tapi terpaksa cium dinding beberapa kali bagi Amzik. Tapi kat bahagian tengah terlebih dahulu cuba untuk dapatkan seorang pemain Zoid. Nyawa cukup rendah, masih lagi cuba untuk bertahan, tapi Chibi pula kali ni yang menjadi sangat besar daripada Chico. Terus saja dijadikan sebagai first blood pada game kali ini. Ya, seperti apa yang saya katakan, yang mana Chibi menjadi satu perkara yang teramat penting untuk pasukan pasukan Vamos memberikan follow up daripada penangkapan yang dilakukan oleh Zon dan juga Clockun. Yes, mereka boleh panjangkan team fight. Mereka boleh crowd control dengan sangat banyak, tetapi damage mereka berada di mana? Selain daripada Natco yang perlukan farming untuk berhadapan dengan Nathan, tetapi juga Chibi yang paling terdekat sekali untuk melakukan follow up juga telah pun dimatikan dengan kematian mereka yang pertama. Apabila mereka berikan kepada CG, secara tidak langsung Chibi tidak boleh untuk melibatkan diri dalam pertempuran turtle mereka yang pertama. Pembukaan permainan daripada CG Esports bagi pusingan yang ketiga kali ini nampak agak kemas bagaimana mereka menukar fokus mereka lebih kepada nak pastikan yang Chibi tak bergerak dengan terlalu fleksibel. Sama juga dengan kedudukan turtle yang pertama, apabila Chibi tak ada permainan itu secara tak langsung membenarkan untuk CG Esports bergerak dengan sangat-sangat selesa. Masuk minit yang kedua, hampir nak masuk minit yang ketiga. Permainan jadi lagi perlahan sekarang ini. Lebih kepada nak tunggu lagi turtle yang kedua sebelum mereka nak berganjak mencari cara bagaimana nak tamatkan mana-mana pemain daripada pasukan lawan. Ya, dalam keadaan sekarang ini Zon akan terus dikenakan tindakan. Hanya Petrify dan juga tidak mampu untuk bergerak. Makan sotong goreng untuk pasukan CG. Selesa untuk CG Esports apabila satu lagi kill berjaya untuk didapatkan. Kali ini nampak CG Esports mereka cuba untuk fokus kepada Chibi dan juga posisi Zorn. Jadi Zorn kalau nak masuk ke depan sangat perlu pastikan adanya follow up
tepat pada waktunya daripada ahli pasukan Vamos yang lain. Tapi dalam masa yang sama kali ini untuk posisi CG Esports, mereka tak boleh nak bergerak dengan terlalu selesa. Mereka juga perlu untuk berhati-hati. Chico kali ini cuba untuk diasak jauh Chico Skerida. Bertahan lagi di bahagian dapat. Battling daripada Zon. Berjaya untuk menyelamatkan keadaan apabila Chico sempat untuk ditumbangkan. Valence cuba untuk dicari pula daripada CG Esports. Namun begitu, tangkapan daripada tim Vamos sebentar tadi berjaya untuk memberikan satu hasil yang baik untuk tim Vamos seimbangkan balik keadaan. Kalau kita kira tadi, kalau ada replay sekejap, seminit pemanjangan team fight itu telah berlaku. Tetapi tidak ada apa-apa yang berlaku selain daripada kematian Chiku. Kalau tidak ada pelibatan Chibi di dalam perkara tersebut. Tengok Chibi duduk tepi saja menonton apa yang dilihatkan. Jengkaut daripada Claw Kun dengan penggunaan lantern flare tadi telah pun mengangkat 2 orang dalam pada masa yang sama. Tidak ada sebarang follow up dapat dilakukan, tetapi kill tidak diambil oleh pasukan Vamos disebabkan tiada ada damage yang banyak dapat untuk diketengahkan di sini. Jadi pasukan Vamos kena akui, kalau Chibi dalam keadaan cooldown, skill setnya cooldown, Phantom Executionnya cooldown, dia perlu untuk menjaga diri dan itu adalah satu disadvantage untuk pasukan Vamos. Namun keadaan sekarang ini Turtle berjaya untuk dikunci pula untuk Zon bagi tim Vamos. Tapi mereka cuba untuk melakukan tangkapan ke arah belakang CG Esports. Chico ditumbangkan terlebih dahulu. Dodger sempat untuk dibalaskan jauhnya, satu berbalas satu. Tetapi Yetri terpaksa akur apabila dirinya ditumbangkan juga. Gary cuba untuk diasak lagi dan lagi oleh tim Vamos. Dan akhirnya Gary terpaksa jatuh juga, membenarkan untuk Chibi dapatkan double kill. ya benar, tetapi dalam keadaan bila Natko terpaksa untuk join kawasan Turtle, ya mereka menang daripada segi team fight. Ada 2 damage dealer di dalam kawasan tersebut, tetapi untuk Nathan bebas di bahagian top lane. Apabila sekarang dicuba untuk melakukan mirroring. Valence yang cuba untuk ditangkap terlebih dahulu oleh tim Vamos. Bendara di bahagian bawah juga berjaya untuk dipecahkan, tetapi Chico dah ada dalam permainan. Yetri juga, tetapi tak sempat untuk memberikan sebarang bantuan kepada Valence. Dan kali ini ruang untuk tim Vamos pula sebaliknya yang berada di posisi yang sangat-sangat selesa. Ya benar, apabila pasukan Vamos dapatkan tarik di bahagian bottom lane, tetapi itu kalau tak dapat itu memang menang besar untuk CG juga daripada sudut objektif. Apabila Nathan tanpa ada sebarang masalah menjatuhkan tarik di bahagian top lane. Jadi itu perkara yang wajib untuk dilakukan oleh pasukan Vamos kalau mereka nak mengejar kelebihan yang ada pada pasukan CG. Dan nasib baik follow up daripada CG sangat lambat untuk diberikan kepada Valence yang cuba mempertahankan tarik bahagian bottom lane tersebut dan membolehkan pasukan Vamos berjaya membuat mirroring di sini. Akan tetapi risiko masih lagi terletak kepada damage sekarang ini di bahagian mid lane untuk pasukan Vamos. Belum lagi mencukupi untuk mendapatkan pemain pasukan CG tanpa penglibatan Chibi. Saya sekali lagi ulang, tanpa pelibatan Chibi, setiap pick off daripada pasukan Vamos akan lambat daripada segi kill yang boleh untuk didapatkan. Ya, sekarang ni rotasi daripada CG Esports lebih kepada nak bertukar arah. Clockun terpaksa menggunakan segala skill set yang ada. Crimson Beacon juga telah pun dibuka. Kali ini untuk posisi Zon, Natko daripada sisi kanan yang cuba lagi untuk melakukan tangkapan. Tapi Zon berjaya untuk melakukan Fataling sebentar tadi. Bercuba untuk dapatkan Valence, berjaya dilakukan oleh Chibi. Amzi juga tumbang. Kali ini posisi mereka untuk dapatkan kill yang seterusnya. Tapi Gojo sempat untuk digugurkan terlebih dahulu. Ada Black Dragon Form boleh sampai kali ini untuk pasukan CG Esports. Yetri cuba untuk mencari bangsa negara. Padat ke tumbang. Di tangan Yetri pula. 2 berbalas 2 dalam permainan pada menit yang ke-6. Ya, sekali lagi kita melihatkan bukti bahawa Chibi masuk dan juga berjaya dapatkan 2 kill. Akan tetapi Yetri bila masuk line lambat dengan penggunaan Black Dragon Form mampu untuk memberikan crowd control besar kepada pasukan Vamos. Daripada segi team fight mereka terus kacau. Ada banyak sisi dapat dikeluarkan. Ada banyak Shard Seduce dapat untuk diserap. Dan Yetri menjadi pemain yang paling bertahan dalam team fight sebentar tadi apabila skill set semua Vamos telah pun dipakai. Kali ini Turtle menjadi didapatkan oleh Chibi. Kali ini juga Gary telah pun diangkat dan mungkin untuk pasukan Vamos keadaan mereka belum lagi betul-betul terancam, tetapi mereka perlu berhati-hati di sini. Zon ditadah sekali damage yang dikeluarkan oleh pasukan CG Esports. Pada minit yang ke-7 hampir nak masuk minit yang ke-8. CG Esports kali ini mereka cuba untuk pastikan yang sekurang-kurangnya ada kelebihan yang mereka berjaya untuk kuncikan. Satu dari bahagian atas cuba untuk didapatkan oleh Amzik, tetapi berjaya untuk dikenal pasti oleh pemain tim Vamos. Namun rotasi sekarang bertukar arah di mana masing-masing berjaya juga untuk dapatkan satu menara sekurang-kurangnya. Tapi untuk CG Esports mendahului dengan 2 menara yang berjaya untuk dirobohkan. Yang 2 menara berada di bahagian atas dan juga bawah. Keadaan untuk Amzik juga selesa lagi setakat ini. Walaupun tanpa ada sebarang kill, menunggu masa saja untuk online. Ya betul memang keadaan Nathan yang telah pun kena nerf sekarang lambat untuk mendapatkan power spike yang diperlukan. Akan tetapi masa yang telah dibeli oleh CG sebenarnya dalam keadaan Amzik yang tidak tertangkap banyak lagi sebenarnya boleh
untuk membantu tim fight sudah pada waktu ini. Sekarang Gorgeous. Oh, cuba untuk lakukan tanggapan pula sebaliknya. Natko masuk terus. Objek tumpah di tangan Natko. Natko masih lagi mendahagakan darah Chico. Gugar juga double kill didapat oleh Natko. Mencuba untuk dapatkan kill yang seterusnya. Tapi tengok kembali damage daripada Natko juga cukup memberikan. Pasukan CG Esports masih lagi cuba untuk bertahan bagi Rahman Gary di asap bertubi-tubi oleh Natko. Terpaksa menjarakkan kedua kali lebih pantas. Ada Fatal Link pula pada Zon. Melakukan tangkapan ke atas Yadri. Gugar. 3 pemain daripada CG Esports tumbang. Di saat tim Vamos berjaya untuk melakukan gerakan yang lebih agresif. Menara di bahagian tengah terpaksa dipecahkan juga. Ya, tidak ada sebarang pertahanan dapat dilakukan. 2 damage diri mereka telah pun hancur punah. Di mana mereka telah pun meletakkan Amzik di dalam posisi yang bahaya. Bukan mereka mahukan, tetapi pengejaran yang dibuat oleh pasukan Vamos ini cukup mudah. Tidak ada sebarang pertahanan dapat dilakukan terhadap Amzik. Baru kita mention tadi dalam keadaan yang selamat. Farming yang sangat baik. Akan tetapi dia ditangkap terlebih dahulu bersamaan dengan Ciku. Tak ada 2 damage gila ini. Akan membuatkan Vamos bebas untuk melakukan apa saja yang mereka mahukan. Termasuklah dengan mendapatkan tarik di bahagian mid lane. Menjadi satu kategori yang membawa pasukan Vamos melebihkan daripada kedudukan gol daripada 1000 menjadi 2000 gol yang akan berjaya dijarakkan. Vamos sekarang ini. Begitu juga Gorgeous tadi hampir untuk mati tapi diserap nyawanya daripada pasukan CG. Walaupun nyawanya senipis kertas tetapi tidak berjaya untuk disudahkan oleh pasukan CG. Menjadi satu keadaan yang kritikal untuk pasukan CG sendiri dengan tidak mendapatkan kill tersebut. Pasukan Vamos terus menekan dan menekan pasukan CG. Okey, sekarang ni untuk tim Vamos mereka berjaya untuk dapatkan Lord. Tetapi dekat bahagian atas ini saja macam mana damage daripada tim Vamos berjaya untuk menurunkan nyawa Valence dengan begitu pantas. Sekaligus menyebabkan Valence tak boleh nak tahan dengan terlalu lama dan membenarkan untuk tim Vamos bergerak dengan sesa. Ada Fatal Link daripada Zon. Cuba untuk lakukan tangkapan dekat atas Gary. Hilang di tangan Natko. 4 pemain saja yang tinggal untuk CG Esports. Namun begitu, lot daripada tim Vamos ini masih lagi belum dijatuhkan oleh pasukan CG Esports dan ada ruang untuk tim Vamos memberikan serangan lagi. Dan juga tarik di bahagian mid lane akan dijatuhkan juga. Keadaan sekarang ini untuk pasukan CG, mereka telah pun hilang Holy Defense di bahagian tengah dan di bahagian atas, di bahagian bawah juga akan menjadi ancaman. Tiada lagi Holy Defense dapat untuk digunakan dalam Lord Wave seterusnya. Sekiranya pasukan Vamos dapatkan Lord kali ini. Keadaan kembali tenang untuk kedua pasukan memandangkan Lord berjaya untuk dijatuhkan oleh pasukan CG Esports. Namun untuk tim Vamos mereka berada di posisi yang cukup mendominasi permainan apabila kawasan jajahan mereka berjaya untuk diluaskan lagi dan CG Esports berada di posisi yang mereka perlu untuk bertahan daripada terus-menerus membenarkan untuk tim Vamos dapatkan kelebihan-kelebihan. Bayangkan Lord berjaya untuk dikunci, Turtle juga berjaya untuk didapatkan dan kali ini hanya tinggalkan inhibitor turret saja untuk CG Esports lakukan pertahanan. Jadi untuk CG Esports mereka perlu bangkit dengan keadaan segera untuk memastikan yang tim Vamos tidak ada ruang bagi nak dapatkan lagi kill demi kill. Dan keadaan sekarang mereka dah juga dah macam takut nak pergi ke depan. Pasukan CG sebenarnya mereka dah melihatkan keadaan zone yang seringkali berada di bahagian frontline untuk pasukan Vamos mencari mangsa-mangsa untuk ditangkap. Termasuklah Gary sekalipun, mereka tidak boleh untuk meletakkan Gary di depan. Apabila Gary tertangkap, secara otomatiknya daripada segi neutral objektif mereka susah nak dapat. Retribution dah tak ada. Dan Gary bukan je pakai Fanny lagi. Boleh masuk waktu last minute untuk mendapatkan neutral objektif tersebut dengan penggunaan retri. Dan untuk Baxia juga dia menghadapi kesukaran di sini disebabkan dengan kawalan yang baik dapat itu dilakukan dan tidak ada escape mechanism daripada Baxia ni kalau dia masuk menggunakan roda. Jadi kalau dia melanggar sesuatu, dia kena lari menggunakan kaki. Di mana perkara tersebut menjadi satu disadvantage besar sebab banyak orang boleh mengejar beliau. Kalau kita lihat untuk pasukan Vamos, andai kata kalau Baxia cuba juga untuk masuk mencuri lot tersebut, andai kata juga Shield Unity telah pun dibatalkan. Adanya Klokun, adanya Zon. Zon tak payah pakai banyak. Dia pakai dia punya second skill saja untuk lambatkan pergerakan. Sudah cukup untuk membuatkan Baxia ini tertangkap dan damage yang boleh dikeluarkan oleh Vamos cukup besar bagi mematikan Gary tersebut. Keadaan menjadi lebih sukar sekarang ni bila dah mula masuk minit yang ke-12, lot yang kedua juga dah pun dibangkitkan. CG Esports kalau mereka tak cari cara untuk selesaikan masalah mereka dengan lebih pantas, ini akan jadi satu ruang yang lebih luas untuk tim Vamos. Lawan pula kalau lot pada kali ini juga mereka tidak berjaya untuk kunci dan tim Vamos berada di posisi yang terlalu selesa. Kill demi kill mungkin akan berjaya untuk didapatkan, tetapi untuk CG Esports, macam mana mereka nak bertukar arah untuk melakukan rotasi ke arah lot pada kali ini?
Dan kita menunggu lompatan daripada Gatot Kaca yang belum lagi dapat untuk dilakukan secara sempurna. Jaran! Valence seperti dia damage yang cukup besar daripada pemain tim Vamos. Lompatan awal tahu negara dia berjaya untuk shutdownkan Natko. Yetri mengunci kill yang ada, tetapi Zon posisi yang cukup jauh. Double kill untuk Yetri. Mendahagakan darah lagi tapi Valence sebab untuk ditumbangkan begitu saja. 1 membalas 2. Tapi dalam masa yang sama dekat bahagian bawah, masih lagi melakukan berbeza. CP mereka fokus dapatkan double kill menjadikan Chico. Amzik mencuba nak dapatkan kill, nak dapatkan Crystal, tetapi Gorgeous sempat untuk pulang. Memastikan Crystal ini berjaya untuk dijaga, tapi Amzik punya damage cukup besar. Gorgeous nyawa yang hilang begitu saja dengan Amzik. Satu pergerakan daripada Amzik berjaya untuk menggoncangkan kesemua pemain daripada tim Vamos. Ya, tidak boleh untuk bertahan lagi. Amzik sekarang ini telah mempunyai damage agak tinggi. Dia boleh untuk menjarakkan diri dia daripada masuk ke dalam kawasan ulti Gorgeous itu, supaya tidak ada penyerapan nyawa yang berlaku. Dan sekarang untuk pasukan CG, mereka berjaya untuk main pintu belakang dan juga jatuhkan Ida turret sebelum pasukan Vamos dapatkannya. Okay, sekarang ni fokus kepada lot yang kedua dilakukan oleh tim Vamos. Valence di bahagian hadapan cuba untuk mencari cara. Yetri baru saja tukar formasi kepada Brad dengan form, tapi CB berjaya untuk dapatkan lot yang kedua bagi tim Vamos. Yetri terus masuk ke bahagian belakang. Chico sempat untuk menjatuhkan Zone terlebih dahulu. Klokon cuba untuk ditangkap. Awatau berdekat daripada Valence tak ada, tapi Klokon sempat untuk digugurkan begitu saja. 2 pemain pada tim Vamos tumbang kali ini. Tapi untuk Natko, Chibi dan juga Gorgeous, mereka terpaksa pulang untuk pastikan pertahanan mereka masih lagi cukup kebal. Namun begitu, adakah mereka cukup untuk melakukan pertahanan? CG Esports nampak gaya mereka cuba untuk berikan paksaan lagi dan lagi. Inhibitor dari bahagian tengah cuba untuk dipecahkan, tapi sempat untuk pertahanan dilakukan oleh tim Vamos. Amzik sudah pun online dengan damage yang besar dapat untuk dilakukan. Hanya satu saja objektif CG sekarang ni adalah bagi ruang kepada Amzik posisi yang selesa untuk dia bawa keluar segala benda yang dia ada. Attack speed dah banyak sekarang untuk pasukan CG. Itemization daripada Nathan hampir lengkap kesemuanya. Meninggalkan satu item penetration mungkin akan digunakan oleh Nathan ini sebagai satu kelebihan untuk Nathan ini menjatuhkan sesiapa saja yang berada di bahagian depan bagi pasukan Vamos. Dan keadaan di late game sangat mengerikan bagi pasukan Vamos hadapi untuk CG sendiri, kerana apabila Natko membuka zaman force, daripada segi range dia pasti akan kalah kalau dibandingkan dengan Amzik yang boleh menjaga jarak sebelum itu. Lompatan Avatar berdekat daripada Valence, disusuli pula dengan damage daripada Gary bersama dengan Chico, tapi nampak gayanya tak cukup. Untuk tim Vamos, mereka boleh bertenang seketika meskipun dah kehilangan satu inhibitor tarik bahagian bawah. Namun untuk pasukan CG Esports, kali ini mereka nampak cukup selesa apabila satu sahaja pergerakan yang mereka lakukan sebentar tadi berjaya untuk memastikan yang tim Vamos tak keluar terlalu jauh daripada pekarangan base mereka. Ya, itu sudah semestinya. Jadi apabila pasukan CG mempunyai kelebihan daripada segi minion mereka, itulah tanda di mana wilayah mereka lebih besar berbanding dengan pasukan Vamos. Namun keadaan sangat 50-50 pada waktu ini. Walaupun kita tahu pintu di bahagian bawah telah pun ditembuk oleh pasukan CG ke arah pasukan Vamos. Akan tetapi kalau Vamos menangkan minion mereka, secara tidak langsung wilayah yang berpihak pada pasukan CG sekarang ini berpihak pada pasukan Vamos. Kawasan riba amat penting sekarang ini dalam 50 saat yang seterusnya apabila perebutan lot ingin dilakukan. Sebab itu kita nampak CG berada di bahagian atas keseluruhannya supaya mereka lebih bersedia untuk menerima kunjungan daripada pasukan Vamos. Rotasi mereka juga sangat-sangat dipantau oleh pasukan CG sebelum mereka bersedia untuk all out kepada lot yang akan ditimbulkan nanti dalam masa 30 saat lagi. Dan mereka tidak perlu untuk runsing apabila kita melihat turret di bahagian bawah telah pun dijatuhkan secara tidak langsung untuk CG mereka dah menang lane. Minion dah gemuk-gemuk belaka dekat bahagian bawah. Jadi push itu mudah. Dan pasukan Vamos yang perlu untuk menumpukan perhatian di bahagian bottom lane yang menjadi kesukaran untuk mereka mendapatkan lot. Sebab apabila dia nampak ada satu orang clear lane dekat bahagian bawah, secara tidak langsung 4 orang pemain lawan dengan 5. Tumpul sebenarnya sekarang ini pertahanan untuk tim Vamos apabila lot yang ketiga berada di bahagian atas. Jadi mereka terpaksa untuk pastikan yang inhibitor tarik kat bahagian bawah yang dah berjaya untuk dipecahkan oleh CG Esports ni tak menjadi satu perkara yang akan mengganggu gugat pergerakan mereka. Vamos yang kali ini mencuba untuk mengintai peluang, tetapi untuk CG Esports mereka mencuba CB di-shadowkan terus oleh Gary. Tapi untuk CG Esports mereka tak nak habis sampai situ saja. Percuma untuk dapatkan kill yang seterusnya. Amzik tumbang di tengah kelakon. Ada fatal pada Zone cuba untuk menjarakan 2 pemain daripada CG Esports ini daripada mendapatkan kedudukan. Narko
Mereka cuba terpakai Yetri, tapi Yetri yang sekarang dah tumbang di tangan Natko. Natko masih lagi inginkan Gary. Gary cuba untuk bertahan lagi berhadapan dengan dua orang pemain daripada tim Vamos ini, tapi damage seolah-olah tak cukup. Apabila Chico juga dah sampai di mana pertempuran, Natko bukan bersama Ford. Dia masuk ke depan, Chico tumbang di tangan Natko. Natko cukup agresif. Dia seolah-olah inginkan lagi nyawa daripada pemain pasukan CG Esports. Inilah kualiti daripada import pemain yang kita mahukan. Daripada Vamos itu sendiri bukan hanya memberikannya kepada CB, tapi Natko memberikan satu tekanan tinggi dengan penggunaan Haris yang sukar untuk dijangkakan kedudukannya apabila zaman bos dibuka. Bak kata Castle Legendary kita. Apabila kita melihat lot sekarang ini telah pun dicuba untuk direbutkan dengan kematian Gary. Keadaan masih lagi menjadi 50-50, tetapi tekanan sama dirasakan oleh pasukan Vamos. Di bahagian bottom lane ada lagi minion yang perlu untuk diselesaikan. Ada orang ke tidak dapat untuk membuat perkara tersebut. Perebutan lot. Lagi hitam bertebangan tapi Gary masuk macam tu je dapatkan lot untuk pasukan CG Esports. Tetapi Natko yang win secara rendah cuba untuk bertahan lagi di bahagian depan. Valen cuba untuk diasak lagi dan lagi. Lompatan avatar bergadi terus sahaja digunakan bagi melarikan diri daripada genggaman tim Vamos. Ini kawasan cukup selesa tapi Zon yang sempat untuk dicari oleh Amzi. Kokun juga bukan akan tumbang. Cuba untuk bertahan lagi dan lagi tapi dah tak tahu nak tandah lagi. Kokun juga gol. CB juga dah tak ada. Double kill untuk Chico. Natko dan juga Gorgeous berdua-duaan saja sekarang ini untuk melakukan pertahanan bagi menerima serangan yang seterusnya daripada pasukan CG Esports. Tapi Natko dia tak takut. Dia cuba untuk masuk tapi dia tumbang juga di tangan Gary. Gorgeous juga dah tak ada. Rata. Kali ini untuk tim Vamos terpaksa akor apabila CG Esports berjaya untuk dapatkan mata kemenangan yang kedua. Siapa kata cuma Grenga? Siapa kata hanya Grenga digunakan oleh Amzik boleh untuk menjadikan carry utama bagi pasukan CG? Mungkin boleh untuk tukar CN pula. Asal? Cuma Nathan